Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan sambung dengan kumpulan yang ke-17. Okay, untuk kumpulan ke-17 ni adalah kumpulan yang kita namakan sebagai halogen. Okay, dalam kumpulan halogen ni kita ada fluorin, klorin, bromin dan iodin. Okay, cuba kalau kamu tengok dia punya persamaan formula kimia dia. Kalau untuk fluorin F2 subskrip 2. Okay, kemudian Cl subskrip 2, Br 2 dan I 2. Cikgu akan terangkanlah kenapa dia akan menjadi dia ada 2 nanti. Okay, subskrip tu. Okay, bagi gas fluorin warna dia, okay, untuk kita kenal dia adalah gas kuning muda. Bagi klorin, gasnya adalah warna kuning kehijauan. Bagi bromin, warnanya adalah cecair perang kemerahan. Dan bagi iodin, warna dia adalah pepejal ungu kehitaman. Kalau kamu perhatikan, dia semakin menuruni kumpulan, warna dia akan menjadi semakin gelap. Untuk kumpulan ke-17. Okay, untuk kumpulan ke-17, kenapa dia diletakkan di dalam kumpulan ke-17? Yang pertama, sebab dia mempunyai 7 elektron valence. Okay, bila kumpulan ke-17 ni dia adalah bukan logam. Jadi bila bukan logam, dia ada kecenderungan yang kuat untuk menerima elektron. Okay, jadi dia akan menerima satu elektron untuk membentuk ion negatif. Okay, itu sebab kalau kita tengok ion dia adalah F-, Cl-, Br- dan I-. Okay, selain daripada tu, untuk dia mencapai konfigurasi oktet yang stabil, okay, susunan konfigurasi oktet yang stabil, dia akan berkongsi dia punya elektron. Okay, elektronnya akan dikongsi untuk mencapai susunan elektron yang oktet dan stabil. Okay. Selain daripada tu, okay, kumpulan halogen juga dia wujud sebagai molekul dwiatom. Okay, sebelum ni kalau kumpulan ke-18 kita kenal dia sebagai monoatom. Tetapi kalau kumpulan ke-17 dia adalah dwiatom. Okay, dwi tu maksudnya dua. So, dua atom berkongsi sepasang elektron valence. Okay, dia akan berkongsi elektron valence sahaja. Yang bertindak untuk berkongsi, untuk menerima dan untuk menderma, okay, adalah elektron valence. Makna elektron yang berada pada petala yang paling luar sahaja. Petala di dalam tidak akan ada kesan. Okay. Dia berkongsi sepasang elektron untuk mencapai susunan elektron oktet dan stabil. Okay, macam mana cara dia berkongsi nanti kita akan belajar dalam bab yang seterusnya, iaitu ikatan kimia. Okay, ini adalah contoh susunan elektron bagi atom fluorin dan atom klorin. Okey, perbezaan di antara atom fluorin dan atom klorin adalah bilangan petala. Okey, bilangan proton dia dah semestinya lain, bilangan elektron dia lain. Okey, yang kita nampak dengan jelas adalah bilangan petala. Tetapi bilangan elektron valence dia adalah sama sebab dia berada dalam kumpulan yang sama. So kalau kamu perhatikan fluorin di sini kita ada 7 elektron valence. Begitu juga dengan klorin 7 elektron valence. Okey. Cuma fluorin kita ada 2 petala iaitu 2 shells, manakala klorin mempunyai 3 petala atau 3 shells filled with electron. Okey. Kita terus kepada sifat fizik bagi kumpulan ke-17. Okey, bagi kumpulan 17, okey, dia tidak boleh mengkonduksikan haba dan elektrik dalam semua keadaan. Okey. Kemudian takat lebu dan takat didih dia rendah, ketumpatannya pun rendah, berbau sengit dan beracun, dan dia wujud sebagai molekul dwiatom. Okay. Kenapa kumpulan 17 ni dia tidak boleh mengkonduksikan haba dan elektrik dalam semua keadaan? Okey, ini disebabkan oleh kalau kumpulan ke-17 ni dia terdiri daripada molekul. Okey. Bila terdiri daripada molekul, dia tidak mengandungi ion-ion yang bergerak bebas. Itu sebabnya dia tidak boleh mengkonduksikan haba dan elektrik dalam semua keadaan. Apa maksud semua keadaan ni? Semua keadaan ni adalah dalam keadaan pepejal, cecair, gas dan leburan dan juga aqueous. Dia tak boleh dalam semua keadaan. Satu lagi disebabkan dia adalah bukan logam.
Okey. Takat lebur dan takat didih dia rendah. Kenapa? Sebab dia terikat oleh satu daya tarikan yang lemah yang kita panggil sebagai daya tarikan van der Waals di antara zarah-zarahnya. Itu sebabnya dia punya takat lebur dan takat didih dia agak rendah. Okey. Ketumpatannya rendah. Ketumpatan rendah ini disebabkan oleh kebanyakan bagi unsur kumpulan ke-17 ni. Okey, biasanya diwujud dalam keadaan gas. Okey, kecuali bagi bromin. Iodin pula dalam keadaan pepejal. So ketumpatan dia agak rendah. Okey. Berbau sengit dan juga beracun. Okey, dia berbau sengit ni maknanya berbau dia agak kuat. Sengit tu maksudnya kuat. Okey, pungent odor. Okey, dan juga poisonous. Okey, poisonous gas. Okey. Nanti kita akan tengoklah gas bromin yang kita ada dekat dalam makmal tu. Okey. Okey, kita tengok apabila menuruni kumpulan 17. Okey, apa maksud apabila menuruni kumpulan 17? Okey, cikgu nak kamu refer balik kepada gambar rajah tadi. Okey, fluorin berada di atas klorin di dalam jadual berkala. So apabila menuruni, kamu bayangkan apabila kita turun daripada fluorin kepada klorin. So apa yang berlaku? Okey, saiz atom dia bertambah. Apabila daripada fluorin tadi pergi kepada klorin, bila kita turun ke bawah, saiz atom dia bertambah. Yang pertama, kenapa? Sebab bilangan proton dia bertambah. So, bila bilangan proton dia bertambah, bilangan petala yang berisi elektron juga akan bertambah. Okey. Yang kedua, takat lebur dan takat didih dia bertambah apabila menuruni kumpulan. Kenapa? Yang pertama adalah saiz atom bertambah. Okey. Kalau kamu perhatikan daripada kumpulan 1 dan kumpulan ke-17, apabila dikaitkan dengan takat lebur dan takat didih, okey, poin kamu yang pertama adalah saiz atom bertambah. Kalau saiz atom pula, kita akan kaitkan dia dengan bilangan proton. Okey. Saiz atom bertambah, so dia ada daya tarikan di antara molekul. Okey, molekul-molekul dalam kumpulan ke-17 ni, cikgu dah kata tadi, dia ditarik oleh satu daya tarikan van der Waals. Okey. Daya tarikan van der Waals ni adalah lemah di antara satu sama lain. Tetapi apabila menuruni kumpulan, okey, daya tarikan tu dia akan menjadi kuat sedikit. Okey, daya tarikan di antara zarah-zarah tersebut akan menjadi kuat di antara satu sama lain. Okey, kemudian lebih banyak haba akan diperlukan untuk mengatasi perkataan dia tu, mengatasi daya tarikan di antara molekul. So itu adalah antara sebablah kenapa apabila menuruni kumpulan, saiz atom dia bertambah, takat lebur dan takat didih dia juga bertambah. Okay. Okay. Ini kita tengok kepada sifat kimia pula. Tadi kita dah tengok kepada sifat fizik. Sekarang kita tengok sifat kimia. Okey, halogen. Bila kita katakan kumpulan 17, kita panggil dia sebagai halogen, mempunyai 7 elektron valence. Okey, dan mencapai susunan elektron oktet dengan menerima 1 elektron untuk membentuk ion yang negatif. Okay, sebagai contoh, kita ada atom fluorin. Atom fluorin, formula kimia dia adalah F. Susunan elektron dia adalah 2.7. So, bila 2.7, kamu refer kepada elektron valence sahaja. Cuba tengok elektron valence dia 7. Macam mana cara kita nak cukupkan kepada 8? Bila kita nak cukupkan kepada 8, maksudnya kita kena tambah 1. Bila tambah 1, bermaksud kita terima 1 elektron. Okey, maksud tambah, maksudnya kita terima. Maksud tolak, maksudnya kita derma. Jadi, okey, apabila atom fluorin, cuba tengok pada persamaan dia. Apabila atom fluorin menerima 1 elektron, dia akan membentuk ion fluorin. Okey, F-. Okey, sebab elektron adalah bercas negatif, so bila tambah, elektron negatif dia akan bertambah. So, susunan elektron bagi ion fluorin, cuba tengok di sini, ini kita panggil sebagai ion. Apabila dia tak ada tanda tambah atau tolak di atas ni, kita panggil dia sebagai atom. Okey. Apabila dia dah ada tanda tambah atau tolak di atas ni, maksudnya dia dah berada dalam keadaan ion. So, bila dia menerima 1 elektron, dia dah menjadi 2.8.
Cuba tengok elektron valence dia dah mencapai 8. So bila 8 maksudnya dia dah capai oktet. So bila oktet maksudnya dia dah stabil. Okey, kita dah tak boleh stabilkan lagi lah. Okey. Itu contoh yang pertama. Cikgu harap kamu fahamlah yang tu. Okey, yang kedua adalah atom klorin. Okey, klorin, atom klorin. Okey. Susunan elektron dia adalah 287. Cuba tengok kepada elektron valence dia 7. So bila 7 nak capai oktet, kita terima lagi, kena tambah lagi 1. Bila tambah lagi 1, so bermaksud kita akan terima 1 elektron. Okey, kalau ikutkan susunan elektron dia adalah 2.8.8. Okey, itu untuk klorin. Semua unsur kumpulan 17 mempunyai sifat kimia yang sama kerana mempunyai elektron valence yang sama. Okey, itu untuk kumpulan ke-17. Okey, untuk kumpulan 17 ni kita tengok sifat kimia dia. Okey. Apabila menuruni unsur kumpulan 17, okey, kereaktifan halogen akan berkurang. Kenapa? Okey, yang pertama tadi adalah saiz atom dia bertambah. Yang kedua adalah jarak di antara nukleus dengan elektron valence dia semakin jauh. So bila semakin jauh, okey, daya tarikan antara nukleus. Nukleus tu adalah yang berada di tengah-tengah tu tadi. Kalau kamu lukis susunan elektron tu mesti kamu nampak nukleus berada di tengah-tengah. Okey, dengan elektron valence semakin lemah. So bila dia makin bertambah bilangan petala, so jarak di antara nukleus dengan elektron valence dia semakin jauh. So bila semakin jauh, so daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence dia semakin lemah. So atom ni dia lebih sukar untuk menerima elektron, sebab kita nak menarik tu adalah nukleus tu tadi. Tapi kalau sekiranya daya tarikan di antara nukleus dengan elektron valence dia dah kurang, so atom tu sukar untuk menarik balik elektron yang lain untuk dia terima. Okey. So atom ni lebih sukar menerima elektron untuk membentuk ion yang negatif dan mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kalau macam kumpulan satu hari tu, apabila menuruni kumpulan, dia punya kereaktifan dia bertambah. Tengok balik sebab apa. Tetapi bagi kumpulan halogen, kumpulan 17, kereaktifan dia berkurang apabila menuruni kumpulan. Okey. Contoh di situ. Kadang-kadang dalam soalan dia akan bagi situasi atau dia akan bagi jadual berkala, dia akan minta kamu untuk bandingkan kereaktifan di antara dua atom yang berbeza. Sebagai contoh di sini, disebabkan dia kumpulan 17, kita ambil klorin dan bromin. Okey, terangkan jawapan anda. Okey, kenapa kita katakan atom klorin ni lebih reaktif daripada bromin? Okey, so atom klorin lebih reaktif daripada atom bromin. Okey, ni isi kita yang pertama. Maknanya kita dah bagi tahu dah dekat pemeriksa bahawa kita tahu bahawa atom klorin ni lebih reaktif daripada atom bromin. Yang kedua, saiz atom klorin ni lebih kecil daripada atom bromin. Jarak antara nukleus dan elektron valence bagi atom klorin akan jadi lebih dekat. Jarak antara nukleus dan elektron valence antara atom klorin lebih dekat. Oleh itu, daya tarikan antara nukleus dan elektron valence atom klorin lebih kuat. So maknanya daya tarikan bagi atom klorin lebih kuat daripada atom bromin. Okey, oleh itu atom klorin akan lebih mudah untuk menerima elektron, membentuk ion yang negatif dan mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, so maksudnya setiap daripada ayat yang diberi ni adalah poin yang sesuai untuk kamu jawablah bila keluar soalan, untuk kita membandingkan kereaktifan di antara dua atom yang berbeza dalam kumpulan ke-17. Okey. Okey, contoh yang kedua. Okey, bandingkan kereaktifan di antara atom fluorin dan bromin. Terangkan jawapan anda.
Okay, di antara fluorin dengan bromin, kita tahu bahawa fluorin lebih reaktif daripada bromin berdasarkan susunan dalam jadual berkala. Okay, sebab dia dah kata apabila menuruni kumpulan, okay, kereaktifan dia akan berkurang. Ini bermakna fluorin berada di atas bromin, so dia lebih reaktif. Saiz atom bromin lebih besar daripada atom fluorin. So, bila saiz dia besar, jarak di antara nukleus dengan elektron valence dalam atom bromin akan jadi semakin jauh. Okay, kalau kamu nak nampak dengan lebih jelas, sekiranya kamu ada dough ataupun ada plasticine, kamu boleh buatkan bulat, okay, satu yang kecil, satu lagi yang besar. So, bila besar, maksudnya dia punya jarak di antara nukleus dengan elektron valence dia akan jadi semakin jauh. Okay. So, bila jarak dia jauh, daya tarikan antara nukleus dan elektron valence bagi atom bromin akan jadi semakin lemah. So, bila lemah itu yang atom bromin akan lebih sukar menerima. Okay? Atom bromin lebih sukar menerima elektron untuk membentuk ion negatif dan mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, itu untuk perbandingan di antara fluorin dan bromin. Ini apabila menuruni kumpulan. Okay. Itu kalau ada yang masih tak jelas, boleh PM cikgu. Okay, tak ada masalah. Ini adalah tindak balas unsur kumpulan ke-17. Kalau hari tu kita tengok unsur kumpulan 1. So, kita tengok ni unsur kumpulan 17. Okay, halogen ni dia boleh bertindak balas dengan air, okay, dengan kereaktifan yang berbeza. Okay. Yang X ni adalah unsur-unsur dalam kumpulan ke-17. Cuba kalau kita gantikan X ini dengan Cl, okay, Cl2 plus H2O, kita akan dapat dua hasil iaitu HCl dan HOCl. Okay, yang ini kedua-duanya kita akan dapat adalah larutan yang berasid. Okay, kamu boleh cuba gantikan untuk bromin dan gantikan untuk iodin. Okay. Apabila menuruni unsur kumpulan 17, okay, kita tengok dari aspek keterlarutan. Okay, keterlarutan berkurang daripada klorin ke iodin. Okay, kalau tadi kita tengok tindak balas dia dengan air, okay, kita akan dapat dua hasil yang berbeza, iaitu kedua-duanya adalah larutan berasid. Yang ini pula kita tengok tindak balas dengan natrium hidroksida. Natrium hidroksida ni adalah alkali yang sangat kuat, alkali kuat. Okay. Halogen bertindak balas dengan natrium hidroksida dengan kereaktifan yang berbeza. Okay, kalau kita gantikan di sini dengan Br2 plus 2 NaOH, kita akan dapat NaBr, okay, sodium bromide. Kemudian kita akan ada NaOBr dan juga H2O. Okay, kamu boleh gantikan untuk Cl dan juga I. Dan di sini apabila menuruni kumpulan, masih lagi kereaktifan dia akan berkurang. Okay, ini untuk tindak balas kumpulan 17 dengan natrium hidroksida. Okay, bezanya di antara yang pertama tadi, tindak balas yang pertama tadi, yang ini kita dapat larutan berasid saja. Sebab dia tindak balas dengan air, so kita dapat HX dan HOX. Tapi dekat sini, okay, dia tak panggil H dekat sini, dia panggil NaX, NaOX dan satu lagi hasil tambahannya adalah air. Okay. Okay, kemudian halogen. Dia bertindak balas dengan wool besi panas. Wool besi panas ni tadi adalah ferrum lah, iron. Okey, untuk membentuk pepejal ferrum 3 halida. Ferrum 3 halida. Halida ni adalah nama lain bagi kumpulan halogen apabila dia berada dalam sebatian. Okey, so kita ada Cl, kita ada Br dan kita ada I. So kita tengok di sini, kita cuba buat dia punya persamaan. 2Fe plus 3I2. Kita gantikan iodine pula. 3I2. Okey. So kita akan dapat, anak-anak panah ni sepatutnya di bawah ya. So 2FeI 3.
So, apabila wool besi panas, okey tadi dia akan dapat ferrum 3 halida. Okey, ferrum 3 halida. Okey, kemudian kita ada 3 sahaja tindak balas di situ. Okey, ingat balik yang pertama tadi dengan air kita akan dapat 2 jenis larutan yang berasid. Yang kedua adalah tindak balas dia dengan natrium hidroksida. Okey, kita akan dapat 3 hasil yang berbeza di sini. Dan yang ketiga adalah tindak balas kumpulan halogen dengan wool besi panas. Okey, wool besi panas kita akan dapat ferrum 3 halida. Okey, itu saja untuk kumpulan yang ke-17. Okey, cuba tengok di bawah ni kereaktifan berkurang daripada fluorin, klorin, bromin dan iodin. Sekiranya ada apa-apa yang kamu tak faham, boleh tanya cikgu dengan segera. Okey, itu saja daripada cikgu untuk tajuk kumpulan yang ke-17.